Okey, agak-agak tajuk. Oh, okey, ni ada yang dah jawab dah. Nur Zahira binti Muhammad Raimi. Betul. Iblis dan syaitan yang durjana. Kalau tengok dalam buku teks, muka surat apa? Muka surat apa ya? 31. Ya betul. 31. Okey. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Siapa nak tengok slide yang saya nak paparkan, okey, kita tengok buku. Kita tengok slide yang saya paparkan ni. Okey, baik. Okey. Bab 7. Bahagian tilawah iblis dan syaitan yang durjana. Iblis dan syaitan yang durjana. Kita nak sentuh pasal syaitan. Okey, orang kata setan kan. Kita nak sentuh tentang syaitan nirrajim, syaitan yang direjam. Okey. Macam video tadi kalau kita lihat kan, macam mana kehidupan kita seharian. Kita makan, kita tidur kan, kita pergi mana lagi, kita buat apa-apa sahaja. Bila tidak membaca doa ataupun bismillah, maka syaitan akan ganggu. Join kita, dia akan seseronok kita. Okey, baik. Next. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Kalau line saya sangkut-sangkut, beritahu ya. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni? Objektif pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat membaca ayat dan terjemahan. Okey, kita akan tunjukkan ayat Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Kemudian menyatakan ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Kita tengok malaikat ini taat, tapi iblis dia derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ada perintah yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan ada larangan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Yang keempat, menyenaraikan cara syaitan menyesatkan manusia. Macam mana syaitan ni syaitan ni menghasut manusia, menyesatkan manusia. Bagaimana syaitan ni hasut kita. Okay? Kemudian yang kelima, menyeraikan cara syaitan menyesatkan manusia. Okey, baik. Kita tengok next page. Okey, sama juga. Yang keenam, menghuraikan cara menghindari godaan syaitan. Kemudian yang ketujuh, merumuskan pengajaran ayat. Okey, next. Okey, bacaan ayat dan terjemahan. Okey, boleh nampak slide saya? Okey, saya nak seorang volunteer untuk membaca ayat Al-Quran ini. Boleh? Ini siapa baca? Amma. Okey, silakan Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu wa li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Terjemahan kena baca sekali. Yes. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Okey, terima kasih Amma. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat ayat Al-Quran tadi, Amma baca tadi, ada beberapa sedikit tersilap lah. Mungkin tak nampak dan tak jelas dekat slide ni. Okey, tak apa, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam AS, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Dia enggan dan takbur dan menjadikan dia dari golongan yang kafir. Okey. Ini ayat Al-Quran ini memerintahkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam AS, Allah meniupkan roh kepada jasad Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat. Okey, perintahkan kepada malaikat dan juga iblis. Suruh tunduk. Allah suruh kita tunduk. Allah suruh malaikat dan iblis tunduk pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang tunduk adalah malaikat. Malaikat tunduk dan beri hormat. Tunduk tu bukanlah bermaksud sujud ataupun kita kata menyembah, tidak, tapi sebagai beri hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis tak tunduk pun, tak beri hormat pada Nabi Adam alaihissalam. Okey, iblis ni enggan dan dia rasa takbur. Apa maksud takbur? Rasa besar diri. Kan? Besar diri. Dia rasa aku diciptakan daripada api. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Aku lagi hebat daripada Nabi Adam. Kenapa? Aku perlu sujud kepada Nabi Adam. Perlu hormat kepada Nabi Adam. Inilah sifat-sifat yang wujud dalam diri iblis. Okey, menjadikan iblis ini adalah golongan kafir. Okey, baik. Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okey, nice. Okey. Ayat yang kedua. Saya nak siapa orang lain pula baca. Ni volunteer. Ada tak? Iza Farhani, boleh? Ada ke tak ada? Okey, Muhammad Adib. Ada tak? Minta tolong baca. Darwish. Boleh tak? Ada Darwish? Saya Ustaz. Okey, bagus. Okey, boleh baca tak? Ayat 35. Ya, betul. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa takuna minaz zalimin. Maksud dia, dan kami berfirman, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang lazim. Orang yang zalim. Okey, terima kasih kepada Darwish. Okey, baik. Ayat ini, okey, saya baca pula ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Apa maksudnya? Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puas apa sahaja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Okey, Allah dah perintahkan. Waktu ni Allah dah tiupkan roh dalam jasad Nabi Adam. Kemudian Allah dah perintahkan malaikat dan iblis untuk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud itu membawa makna memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Adam untuk duduk dalam syurga. Okey, Allah perintahkan Nabi Adam dan isterimu. Siapa isteri Nabi Adam? Hawa. Betul. Okey, Siti Hawa. Okey. Allah perintahkan Nabi Adam dan isterinya iaitu Siti Hawa untuk duduk kat syurga. Duduk dalam syurga. Makanlah, nikmatilah apa sahaja yang ada dalam syurga. Tapi satu syarat. Allah kata, jangan engkau sentuh pokok ini ataupun makan buah ini. Buah daripada pokok itu. Buah apa tu agak? Tahu tak? Saya lupa kat nama buah. Buah rokok ya. Ada satu buah tu. Jangan hampiri pokok ini. Kalaulah Nabi Adam dan isterinya menghampiri pokok itu, Allah kata Nabi Adam dan isterinya adalah akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Okay. Apa maksud zalim ni? Maksud zalim ini bukan kejam. Tapi zalim ini adalah lawan bagi adil. Kalau adil maksud dia, okay, ramai orang yang silap faham bab adil ni dan juga bab zalim ni. Adil ni orang kata, tak adil lah kau macam ni. Kalau aku dapat RM50, kalau kau dapat RM50, aku pun kena adalah dapat RM50. Kan? Contoh macam tu. Bukan. Itu bukan adil. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim ni berbezalah daripada maksud tersebut. Dia terbalik lah. Kalau seseorang itu meletakkan pada tempatnya, dia berlaku adil. Tapi kalau dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka dia zalim. Begitulah dengan apa ayat Al-Quran ni. Golongan orang-orang yang zalim, kalau Nabi Adam tak ikut perintah Allah, maka dia tidak meletakkan diri dia pada tempat yang betul. Dia zalim lah pada diri dia. Dia zalim lah pada Allah. Sebab Allah dah bagi tahu dah. Jangan kau sentuh, jangan kau hampir pokok ini. Pokok yang ada satu pokok lah dalam syurga tu. Okay, next. Ayat Al-Quran yang seterusnya. Okay, siapa nak baca? Saya pilih Arif Rizki. Ada tak? Okey, tak apa. Iliana. Ada. Izrifki. Tak ada. Cuti lama ni. Okey, Maryam Zulaika. Ada? Tak ada? Okey, tak apalah. Senyap je kan. Macam saya kelas seorang ni. Okey, baik. Tak apa. Okey, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa. Ini ayat Al-Quran yang menceritakan berkaitan dengan Nabi Adam telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada siapa? Sebab daripada hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Syaitan telah membisikkan di dalam hati Nabi Adam, telah membisikkan di dalam hati Siti Hawa untuk mendekati pokok itu tadi, dan akhirnya Nabi Adam telah tergelincir. Turunlah dia ke bumi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebab dah langgar perintah Allah. Allah kata dah tadi jangan dekati, jangan hampiri pokok satu pokok ni. Tapi Nabi Adam langgar. Sebab apa langgar? Sebab Nabi Adam mendengar kata daripada Siti Hawa. Nabi Adam dia tidak mudah tergoda dengan syaitan. Tetapi yang mudah tergoda dengan syaitan adalah isterinya, Siti Hawa. Okey. Siti Hawa itu tergoda dengan hasutan syaitan. Syaitan suruh dekatlah dengan pokok ni, suruhlah Nabi Adam makan buah daripada pokok tu. Kemudian Nabi Adam dia memang tidak dengar cakap syaitan, tapi dia dengar cakap Siti Hawa. Siti Hawa tu pula dihasut oleh syaitan. Maka langgar perintah Allah dan akhirnya jatuhlah ke bumi. Allah sediakan tempat kepada Nabi Adam AS dan juga isterinya di atas muka bumi ini. Okey, baik, seterusnya. Banyak ayat Al-Quran ni ya. Okey, seterusnya siapa nak baca? Bacalah. Cepat. Boleh kita habis awal kan? Dah masuk Zuhur dah. Okey. Siapa? Saya tak nampak sekejap. Ahmad Fikri. Okey, Ahmad Fikri lagi. Okey, boleh. Sila Ahmad. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimati fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat, lagi Maha Pengasih lagi. Okey, terima kasih Ahmad. Bagus Ahmad. InsyaAllah jaya Ahmad ya. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bila Allah dah perintahkan Nabi Adam turun ke bumi, kan? Nabi Adam menyesal dengan perbuatannya. Ini disebut di dalam tafsir. Nabi Allah Adam menyesal dengan perbuatannya. Kan? Nabi Adam sentiasa meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Selama 500 tahun, ulama mengatakan
500 tahun Nabi Adam minta ampun pada Allah, tapi Allah tak ampunkan. Ada kisah-kisah Nabi Adam AS, bagaimana Nabi Adam ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun. Ulama kata 500 tahun Nabi Adam minta ampun pada Allah, baru Allah ampunkan. Itu pun disebabkan ada sebab. Okey, ada sebab. Kalau kita nak masuk lagi mendalam kisah-kisah Nabi Adam, kita kena baca tafsir kan, baru nampak ayat-ayat dan cerita-cerita tentang bagaimana Nabi Adam AS ini diampunkan dosanya. Begitulah kita pada diri kita ni, kalau kita dah buat dosa, dah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah. Sebab apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihani. Yakin pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Dulu para nabi memang susah. Kalau buat salah memang susah nak dapat ampun daripada Allah. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, umat yang special. Allah kurniakan umat Nabi Muhammad ni umat yang sangat special. Allah sangat sayang pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita minta ampun, Allah pasti ampunkan. Itu janji Allah. Okay? Next. Okay, baca dan fahami. Diciptakan daripada malaikat, diciptakan daripada cahaya. Okay? Malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Iblis diciptakan daripada api. Adam daripada mana? Adam daripada tanah. Ini perbezaan di antara tiga perkara lah. Tiga bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah ciptakan malaikat. Malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Ingat ni. Yang kedua, iblis. Allah ciptakan iblis. Iblis ini diciptakan daripada api. Dan Nabi Adam AS ini diciptakan daripada tanah. Okay? Kita ni, badan kita ni, kita ikut atuk moyang kita lah. Siapa atuk moyang kita? Nabi Adam AS. Kita diciptakan daripada tanah. Okay? Baik, seterusnya sifat malaikat. Malaikat iaitu hamba Allah yang taat segala perintah Allah. Malaikat ni dia taat sangat. Daripada awal penciptaan sehinggalah sekarang, sehingga hari kiamat, malaikat ini sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan syaitan. Syaitan ni pada awalnya pelakuan syaitan sama dengan malaikat. Namun disebabkan ingkar perintah Allah untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS. Asalnya syaitan ni, ada ulama yang mengatakan iblis yang tadi tu, yang awal-awal tadi tu, yang tidak taat pada perintah Allah, Allah suruh sujud, dia tak nak sujud, dia tak beri penghormatan kepada Nabi Adam, kan? Namanya adalah Azazil. Iblis namanya Azazil. Dulu, awal-awal dulu, Azazil ni sangat baik, sama seperti malaikat. Bahkan ada ulama mengatakan Azazil ni, iblis ni, Azazil ni iblis tau. Sebelum dia jadi iblis, dia jadi Azazil. Dia adalah malaikat. Asalnya dahulu. Kan? Tapi disebabkan dia langgar perintah Allah, dia sombong pada Allah, dia tak taat apa yang Allah suruh, hanya untuk tunduk pada Nabi Adam, dia tak buat. Jadi dia telah melanggar perintah Allah dan dialah digelar sebagai iblis ataupun syaitan. Okey. Baik, seterusnya. Perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam AS. Boleh nampak tak? Tak nampak ni. Okey, perintah Allah mengundi dan menikmati makanan dalam syurga. Okey. Allah suruh Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa duduk dalam syurga. Makanlah apa saja yang ada dalam syurga. Nikmatilah kehidupan di syurga. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam AS. Larangan Allah apa pula? Jangan menghampiri sejenis pohon. Ini dia yang dikatakan tadi. Allah hanya melarang satu perkara je dalam syurga tu. Apa dia? Jangan engkau hampir pokok ini.
Ada sejenis pokok dalam syurga yang tidak boleh Nabi Adam tidak boleh hampiri je. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Laju ke tak laju ke? Faham. Ada pun suara. Okey. Baik. Next, cara syaitan menyesatkan manusia. Okey. Saya nak seorang baca. Siapa? Nur Zahira. Okey, silakan Nur Zahira. Cara syaitan menyesatkan manusia, menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah, menimbulkan perasaan riak apabila beramal, menggalakkan amalan sesat. Okey, terima kasih kepada Zahira. Okey, baik. Okey, ni kita nak tengok pula macam mana syaitan ni sesatkan manusia. Cara syaitan ni menyesatkan manusia. Okey, yang pertama menimbulkan rasa was-was dalam hati manusia, dalam diri manusia. Apa maksud was-was? Was-was ni apa maksud? Ragu-ragu. Setan ni kerja dia, babat setan ni, ini kerja dia. Dia tiupkan rasa was-was dalam diri manusia. Dia tiupkan keraguan dalam hati manusia. Contoh mudah waktu solat lah. Kan, waktu solat. Kita nak angkat takbir, Allah, mulalah setan ganggu. Aku niat solat apa tadi? Nampak? Padahal mula-mula kita dah niat dah, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kan? Kita dah niat dah, Allahu Akbar. Tetapi setan usik kita. Sentuh kita. Dia tiup keraguan dalam hati kita. Kau tak niat lagi ni. Kau belum niat lagi. Kau buat balik. Nak buat balik. Kan? Itu. Ada rasa keraguan. Menyebabkan kita solat Allah. Tak pernah tengok tak orang solat Allah. Tak boleh. Sekali lagi. Allah. Pernah tengok tak? Pernah jumpa tak orang macam tu? Pernah. Kan? Itu ada dalam hati dia tu ada was-was. Siapa punya kerja ni? Syaitan. Okay. Sebab tu sebelum solat ulama pesan, okay, ulama pesan sebelum kita solat kita perbaiki wuduk kita. Daripada wuduk itulah kunci dia supaya syaitan tidak dapat menghasut kita waktu solat. Pernah tengok tak orang ambil uduk pula? Ini masalah orang ambil uduk pula. Orang ambil uduk, buka air banyak-banyak, basuh muka. Lepas tu rasa macam tak kena. Wajah kita rasa tak kena. Ambil lagi sekali. Lalas sampai 10 kali. Air tu buka punya laju. Kan? Itu pun sama. Ada sudah rasa sedikit rasa was-was. Itu gangguan syaitan lah tu. Cara syaitan menyesatkan manusia. Kan kat situ dah melakukan pembaziran, air dah buka basah, kan, basuh banyak kali, basuh muka, kan, dah berlaku pembaziran kat situ, bazir masa pun kat situ, kan, solat jadi lambat. Itu semua permainan syaitan. Sebab itu Nabi ajar, sebelum kita nak melakukan sesuatu, baca bismillah. Bila kita meletakkan Allah dalam hati kita, kita mulakan suatu perkara dengan baca bismillah, kita akan yakin pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Kita baca doa pula. Kita baca niat. Ambil wuduk. Kita baca bismillah sebelum nak berniat. Benda tu akan menghalangi daripada syaitan melakukan dan kacau kita. Macam dalam video tadi dah. Kita nak makan, baca doa makan, baca bismillah. Syaitan pun takkan ganggu kita. Begitu juga dalam ibadah-ibadah kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah. Ini kerja syaitan lah ni. Kalau kita nampak dunia hari ini, kalau kita lihat dekat dunia hari ini, ramai orang yang lalai, orang yang tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh solat, kita tinggalkan solat. Allah suruh buat baik pada ibu bapa, kita tak buat pada ibu bapa. Bila kita duduk kat rumah ni, macam-macam kita dengan
ibu bapa kita. Kan? Ibu bapa kita minta tolong sikit, kita langgar. Kita tak ikut. Sedangkan Allah perintahkan supaya buat baik pada ibu bapa. Itu suruhan Allah. Kan? Gitu juga dengan amal ibadah, solat, puasa. Kan? Jangan kita melanggar perintah Allah. Ini semua ada hasutan syaitan. Okay? Kalau dia bisik dalam hati kita, kau tak payah buat lah. Buat apa nak solat ni? Buang masa lah. Kau tahu penat kita solat. Kan? Contoh. Penat je kau tunggang terbalik apa semua tu. Kan? Buat penat je. Tak payah solat. Ini semua hasutan syaitan. Hati-hati. Okay? Kita jangan ikut apa yang dihasut oleh syaitan. Tapi kita fikir tentang apa yang Allah perintahkan pada hati kita. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Samalah macam tadi. Kau pergi tu ambil duit dia. Kau pergilah ambil barang dia. Tidur. Azan ni kau tidur je. Kau tak payah bangun. Macam tadi dah video tadi kan. Buat jahat. Hasut syaitan suruh kita buat jahat. Dia hasut kita buat jahat, kita buat. Kita dah kalah lah dengan syaitan. Okay. Yang seterusnya, yang keempat, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Apa maksud riak? Menunjuk. Okey, bagus. Riak ni kita menunjuk amalan kita. Kan? Ada orang yang solat. Kan? Dia solat, Allahu Akbar. Dia saja je baca kuat. Supaya apa? Supaya orang lain dengar apa yang dia baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat. Supaya orang tahu, budak ni bagusnya dia ni solat. Dalam hati dia nak menunjuk. Nampak orang dah puji aku. Aku dah solat, orang dah puji aku dah ni. Itu riak. Hati-hatilah dengan riak ini, menunjuk-nunjuk. Bahaya. Okey, hati-hati. Macam-macam lagi. Bukan hanya dalam solat. Macam kita nak belajar ni pun sama juga. Ada orang riak waktu belajar. Aku power lah. Aku belajar, akulah dalam kelas yang paling cerdik sekali. Akulah budak yang paling cemerlang sekali dalam kelas. Dia riak. Dia rasa bangga diri dia. Dengan kehebatan yang dia ada. Sedangkan itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Seterusnya yang kelima. Menggalakkan amalan sesat. Amalan-amalan sesat. Dekat Malaysia ni pun dah banyak dah amalan-amalan sesat. Jadi kita hati-hati. Sebab itu kita kena belajar. Yang kita ni kira beruntung. Kan? Macam adik-adik 1KA kelas aliran agama terdedah dengan ilmu-ilmu keagamaan. Tapi ada orang yang cuba bayangkan kawan-kawan kita yang kelas lain. Kan? Contoh kelas yang hujung apa? Kelas hujung? Digital. Contoh kelas digital. Kan? Ada yang belajar, memang ada belajar pendidikan Islam. Tapi kefahaman mereka tak sama macam kefahaman kita yang ada kelas KAA ni. Jadi tugas kita lah untuk ajak dia. Kan? Bagi dia kongsi apa yang kita belajar. Kalau dia tak tahu, kita share. Macam ni kau kena buat. Kau tak boleh buat macam ni. Jangan kita menghukum dia. Dia tidak tahu. Kita jangan menghukum dia. Tapi kita ajar dia. Kan? Ajar dia apa yang baik-baik. Okay? Apa yang kita belajar dekat sekolah, kita ajar dia. Kan? Memang dia orang belajar juga pendidikan Islam. Tapi mereka tidak terlalu terdedah dengan pendidikan Islam. Macam kita kelas yang pertama ni, kelas KAA ni, sentiasa belajar tentang agama. Betul kan? Kelas kealiran agama ni sentiasa belajar tentang agama. Jadi kita tahu, kalau aku buat macam ni, ni sesat ni. Nabi tak pernah ajar macam ni. Nabi tak buat pun macam ni. Kan? Contoh. Kan? Jangan kita... Ramai juga dalam orang-orang agama kan. Macam orang yang belajar agama. Ramai juga yang tersesat. Sebab apa? Sebab tak faham agama tu yang sebenar tu macam mana. Okay? Jadi hati-hati. Kita belajar agama ni pun kena hati-hati. Banyak dah ilmu-ilmu agama yang mengelirukan kita. Menyebabkan kita sesat. Okay? Buat saja apa yang diperintahkan Allah. Yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ikut.
Okey, kita ikut. Okey, baik. Seterusnya. Cara menghindari godaan syaitan. Okey, siapa nak baca? Ada sesiapa nak baca? Volunteer? Siapa? Iliana. Boleh. Dahan ibadat sunat. Memperbanyakkan ibadat sunat. Boleh zoom. Tak nampak Okey, Ustaz? kalau tak nampak boleh zoom sebenarnya kat handphone tu. Kabur. Zoom. Kabur. Kabur. Internet kot. Sekejap. Dalam buku teks ada tak? Yang gambar pokok tu. Ada. Okay. Baca dah buku teks lah. Kabur ni internet saya ni. Muka surat berapa? 34. 34. Dahan ibadat sunat. Memperbanyak ibadat sunat. Solat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, zikir. Buah, akhlak. Menghias diri dengan akhlak mahmudah. Memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'azah, basmalah. Solat, puasa, zakat, haji. Akal, akidah. Memperkuat akidah kepada Allah SWT. Rukun iman. Okey. Dah habis dah buku teks. Okey, baik. Terima kasih kepada Iliana yang tadi ya. Okey. Cara menghindari godaan syaitan. Ini. Cari-carilah kita nak terhindar daripada godaan syaitan. Sekejap ya, line saya ada masalah sedikit. Okey. Macam mana cara untuk kita hindar daripada godaan syaitan? Okey, kita lihat dekat sini. Dia dalam gambar ni tunjuk gambar pokok. Apa tu akar? Sebelum kita nak wujudkan pokok yang subur, kita kena lihat akar dia macam mana. Okey, apa akar? Dekat sini akar adalah akidah. Okey, berkaitan dengan ilmu akidah. Kita kena jaga akidah kita, memperkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akidah? I'tiqad ataupun pegangan kita. Okey, akidah ni pegangan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, apa dia? Rukun iman. Okey, dalam rukun iman tu kita kena jaga iaitu okey, tentang Allah, tentang malaikat, para rasul, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul. Itu semua rukun iman tu kita kena jaga. Okey, itulah akar kita supaya pokok kita itu tumbuh dengan kuat dan berbuah dengan banyak. Okey, apa pula yang kedua ni? Batang. Ni kan batang kan. Kita bermula daripada bawah. Bila akidah kita itu terjaga, okey, maka akan melahirkan batang, iaitu ibadah wajib. Okey, ibadah wajib ni apa? Seperti solat kan, jaga solat, jaga puasa, jaga zakat, jaga haji. Dan bila kita jaga perkara itu, maka makin kukuhlah kita punya akar dan batang pokok itu. Okey, kemudian dahan, iaitu ibadat sunat. Ibadat sunat ni kira tambahan dah kan. Sebatang pokok, saya tunjuk. Sebatang pokok daripada akar yang kuat, kemudian daripada batang yang kuat akan mewujudkan
dahan-dahan. Dahan-dahan itu menunjukkan amalan sunat, ibadat sunat, iaitu memperbanyakkan ibadat sunat seperti solat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, sedekah, zikir. Okey, itu semua adalah amalan-amalan sunat. Okey, amalan-amalan sunat yang akan sebagai dahan dalam pokok itu. Okey. Yang seterusnya buah. Buah ini apabila akar kita baik, kan, elok, batang kita pun kukuh, baik, kemudian dahan kita pun baik, mendapat orang kata apa, cukuplah dia punya kekuatan dahan itu, kemudian akan membuahkan buah, menghasilkan buah. Okey, apa itu buah? Buah dengan kata lain yang dekat dalam gambar rajah ini nak menunjukkan kepada akhlak, kan. Bila akidah kita dah kukuh, kan, kita percaya pada Allah, kita pegang pada Allah betul-betul, pegang apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita jaga perkara-perkara yang wajib, amalan-amalan yang wajib, kemudian kita tambah pula kehidupan kita dengan ibadat-ibadat yang sunat, kan, kita memperbanyakkan ibadat sunat, maka akan terhasillah buah yang cantik, iaitu akhlak yang indah, akhlak yang baik. Apa dia? Menghiasi diri dengan akhlak mahmudah. Caranya macam mana? Caranya kita menghiasi diri kita. Kita tunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji, kita tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, yang baik. Okay? Kemudian memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'adzah dan juga basmalah serta doa. Apa itu isti'adzah? Tahu tak apa isti'adzah? Isti'adzah ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maksud dia? Maksudnya adalah aku berlindung kepadamu wahai Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa. Kita mulakan suatu perkara itu dengan 3 perkara ini. Mula kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita doa. Apa saja yang kita doa, kita doa. Supaya amalan kita itu lebih afdal lah, kan. Ini dia gambar rajah pokok. Ingat sikit pasal gambar rajah pokok ini. Apa dia yang pertama tadi? Kita jaga akidah kita. Cara nak jaga akidah macam mana? Jaga rukun iman kita. Kita pegang akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul. Okey, kemudian apabila akar itu baik, maka akan lahirlah batang yang baik. Iaitu apa itu batang? Dari segi amal ibadat wajib kita. Kita jaga amal ibadat wajib kita. Okey, kemudian akan wujudlah dahan, akan tumbuhlah dahan. Bila tumbuh dahan, apa itu tumbuh dahan? Iaitu ibadat sunat. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat, baca Quran, zikir, solat sunat, puasa sunat dan lain-lain. Kemudian bila semua itu dah cantik, maka akan hasillah buah yang enak, buah yang cantik, buah yang sedap dimakan. Iaitu apa? Akan terlahirlah akhlak yang mulia. Macam mana cara untuk melahirkan akhlak yang mulia ni? Kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Okey. Kemudian next, pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Okey, nak seorang baca? Siapakah? Alisha Najwa. Okey, silakan. Pengajaran ayat. Kita perlu mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Nombor 2, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur kerana sifat ini merugikan diri. Kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kita mesti segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa kerana pintu taubat sentiasa terbuka.
Okey, terima kasih Najwa. Okey, baik. Pengajaran ayat. Okey, daripada kita baca tadi tu ayat-ayat Al-Quran. Okey, apa dia pengajaran ayat dia? Yang pertama, kita perlu mencontohi malaikat yang memberi sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Kita kena ikut. Lebih baik kita contoh malaikat daripada kita contoh syaitan. Malaikat ni kita ikut. Jangan ikut syaitan. No, kita jangan ikut syaitan. Okey. Kemudian sebab apa? Sebab apa kita kena ikut malaikat? Sebab malaikat ni sentiasa taat. Pada siapa? Pada Allah. Dan malaikat tak pernah lawan Allah. Tak pernah bantah pun Allah apa yang Allah suruh. Jadi sebab itu kita kena ikut malaikat. Okey. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong. Okey. Dan juga takabur. Kerana sifat ini merugikan diri. Okey. Jangan ikut syaitan. Sebab apa? Yang inilah sifat syaitan. Sombong itulah sifat syaitan. Dan takbur juga adalah sifat syaitan. Jangan kita ikut. Jangan kita amalkan. Sebab apa? Sebab ia akan merugikan diri kita. Kenapa rugi? Macam syaitan tadilah. Cuba tengok. Syaitan sombong tadi. Rugilah. Bila Allah ada perintahkan syaitan untuk beri hormat kepada Nabi Adam, dia tak ikut. Maka akan mendatangkan kerugian. Apa yang ruginya pada diri dia? Rugilah. Elok-elok Allah dah angkat dia jadi makhluk yang mulia. Tiba-tiba disebabkan sifat sombong dan juga takbur ni tadi, dia jadi syaitan, dia jadi iblis yang lawan dengan perintah Allah, yang menghasut ke Nabi Adam dan cucu cicitnya. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup kita selamat di dunia. Okey, jangan kita terpedaya. Jangan kita mudah sangat ikut-ikut godaan syaitan. Macam mana kita nak membezakan manakah godaan syaitan ataupun diri kita sendiri, masalah diri kita sendiri. Okay? Bila perkara yang tidak baik, bila ada dengar dalam hati kita ni ragu-ragu kan, kemudian bila kita nak buat baik, ada je bunyi dalam diri kita, jangan buat baik lah, buat apa nak buat baik, kau tak payah sedekah kat dia lah, buat habis duit kau je, baik kau pergi duit ni kau pergi main game ke, kau beli game ke, kau beli handphone ke, kan. Lebih baik kau beli untuk diri kau daripada kau sedekah kat dia. Itu semua godaan-godaan syaitan. Kalau ada bisikan-bisikan yang tidak baik yang kita dengar, yang kita rasa tak elok ni, kan? Kalau kita ada macam tu, itulah godaan syaitan. Apa yang perlu kita buat? Bacalah auzubillah, bacalah bismillah dan minta lindung pada Allah supaya apa? Selamat di dunia. Kalau dah dunia pun selamat, insya-Allah dekat akhirat pun akan selamat. Okay, next. Kita mesti segera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa, kerana pintu taubat sentiasa buka. Okay, kita kena sentiasa bertaubat pada Allah. Kita cepat-cepat bila dah buat salah, dah buat dosa, dah terikut hasutan syaitan, minta ampun pada Allah. Allah akan ampunkan. Sebab apa? Pintu taubat sentiasa terbuka. Jangan terlambat. Kan? Kita tak tahu bila hari kiamat. Tahu tak tanda-tanda pintu taubat tertutup macam mana di akhir zaman ni? Apabila matahari terbit di sebelah barat, maka pintu taubat akan tertutup. Jadi kat situ kita dah tak boleh nak taubat. Kalau kita taubat pun Allah tak ampunkan. Jadi sebelum perkara itu berlaku, better kita taubat cepat-cepat. Cepat-cepat taubat. Bila dah buat salah kan, kita dah buat dosa, kita terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, baik. Yang terakhir, sekian. Tamat sudah pembelajaran kita hari ini. Okey.
Tapi sebelum tu saya nak pilih seorang pelajar rumuskan apa yang kita belajar sebelum kita habiskan. Rumuskan pembelajaran kita hari ini. Okey, saya nak seorang pelajar merumuskan apa yang kita belajar ni secara simple, secara mudah. Okey, Alisha Najwa. Okey, sila. Sebelum memulakan sesuatu, sebelum memulakan sesuatu perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk. Ada lagi? Satu je. Itu cara untuk kita mengelakkan daripada godaan syaitan. Okey, macam video tadi lah kan. Itu semua pengajaran untuk kita. Okey, apa yang kita belajar hari ini, kita tahu tentang syaitan, macam mana syaitan ni menghasut kita kan. Kita belajar tentang syaitan, macam mana syaitan ni menghasut kita kan. Kita tahu cara-cara syaitan menghasut kita. Kemudian kita tahu pula, okey, kalau syaitan dah hasut aku, okey, macam mana kita nak buat kan. Kita nak buat macam mana bila syaitan dah hasut kita. Kita dah belajar dah tadi, okey. Banyakkan zikir, banyakkan ibadat sunat, jaga akidah kita, okey. Kalau ragu-ragu, kita baca surah An-Nas. Pernah dengar tak kalau kadang-kadang tu kalau sembahyang kat masjid ataupun surau, ataupun kita tengok ibu bapa kita sendirilah, sebelum solat mesti kadang-kala diorang akan baca surah An-Nas kan. Kemudian apa Nur Aisyah kata tu, mengecah daripada syaitan, mencegah daripada hasutan. Okey, betul. Macam mana kita nak tahu cara untuk mencegah daripada hasutan syaitan? Kita belajar. Kita belajar semua pada hari ini. Okey, baik. Sebelum saya tamatkan, saya nak bagi satu link. Macam biasalah, ada quiz. Okey. Okey, sekejap Okey, dekat chat ada link. Tekan link tu. Nanti dia akan keluar macam ni. Okey, isilah nama. Jawablah Okey, jawab. Okey, sebelum yang ini pun tak ada apa nak tunjuk pun. Cuma kita akan tamatkan kelas kita lah. Okey. Sebelum saya tamatkan kelas kita, seperti biasa, sama-sama kita menjaga diri kita. Okey, di akhir zaman ni banyakkan buat baik. Okey, kita dah belajar dah syaitan ni hasut ni macam mana. Ini kita belajar tentang syaitan. Nanti kita, padahal dekat dunia ni banyak lagi fitnah. Okey, bila kita dah terjaga daripada syaitan, insya-Allah yang lain-lain tu Allah akan mudahkan, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Okey, kita tak dengar lagi fitnah Dajjal. Betapa teruknya fitnah Dajjal kan. Baru syaitan. Ini syaitan ni secara umum. Belum lagi masuk yang lagi mendalam. Macam mana Dajjal fitnah kita. Kita kena jaga-jaga. Tapi insya-Allah kalau kita dah jaga diri kita daripada hasutan syaitan, dan kita dah belajar macam mana cara nak elak daripada syaitan, gangguan syaitan dan sebagainya, insya-Allah Allah juga akan lindung kita daripada yang lain. Okey. Baik, sekadar itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sila jawablah apa soalan tadi, kuis tadi tu. Jawab jangan tak jawab. Habis kelas ni terus jawab. Kemudian nanti sebab akan masuk dalam rekod, nanti saya akan tengoklah siapa yang jawab dan siapa yang tak jawab. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Hadza wabillahi taufik.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Syukran ya Ustaz. Baik, sama-sama. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan kariman. Ustaz. Baik, sesama.